أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan belas ihsannya diberikan kesempatan kepada kita untuk berada di satu tempat yang baik, dalam majlis yang baik, dengan niat yang baik. Mudah-mudahan menjadi asbab kita mendapat kebaikan dunia akhirat insya-Allah. Saya muliakan para asatidzah, pengurus tuan pengurusi serta saf kepimpinan jawatan kuasa masjid, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para jemaah muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah dengan izin Allah taala kita membaca sebuah kitab yang mana mudah-mudahan niat kita ini mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini diberikan keberkatannya, rahmatnya serta memasukkan kita ke dalam syurganya insya-Allah. Kitab Penawar Bagi Hati, qala al-muallif rahimahullah taala, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah taala, wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Pada pendahuluan kitab ini beliau berkata, ketahuilah bahawa ilmu tasawuf itu adalah pengetahuan yang diketahui dengannya. Nya tu balik pada mana? Balik pada ilmu tasawuf itulah, iaitu ilmu tasawuf ini adalah satu pengetahuan, satu ilmu yang mana dengannya itu kita dapat mengetahui segala kelakuan hati. Adapun kelakuan kita yang selama ni kita tahu itu kelakuan zahir sahaja. Kelakuan zahir yang mana adanya kelakuan yang baik, mahmudah, ada yang mazmumah. Tapi ada kelakuan-kelakuan hati ini yang ini tak diketahui oleh siapa-siapa kecuali Allah dan diri kita sendiri, iaitu perkara yang berkaitan dengan apa yang dibuat oleh hati. Sebab itu sebagian ulama mengatakan jikalau Allah Ta'ala itu membuka segala perkara ataupun menunjukkan segala apa yang ada dalam hati setiap individu, yakni dalam hati kita apa yang ada, maka nescaya tak ada orang yang mungkin nak berdekatan dengan kita atau nak berkawan dengan kita, bahkan mungkin tak mau pandang pun muka kita. Tapi Allah ini Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ditutup aib kita, dijaga aib kita, dan Allah tidak tunjuk segala kekotoran yang ada dalam hati kita. Hanya Dia yang tahu dan diri kita yang tahu. Sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan bersabar. Bersabar dekat sini ulama menyebutkan bersabar itu ada dua. Pertama, bersabar ala ta'ah, as-sabru ala ta'ah. Yang kedua, sabru ala al-maksiyah. Apa maksud sabar taat dan sabar maksiat ni? Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Sebab nak buat benda kebaikan ni bukan senang. Itu dalam nak menghadapi diri sendiri, nafsu. Nak buat kebaikan, nak buat satu ketaatan ni, dia ada dua benda penghalang dia. Syaitan tu nombor dua lah. Syaitan tu tak tepi dulu, ni penghalang kita. Pertama, penghalang tu diri sendiri, nafsu kita. Berat nak buat ni, nak pergi masjid, nak pergi surau ni, berat rasa syaitan tu, ganggu. Rasa berat, rasa malah dah. Rasa macam tak larat, rasa macam betul-betul tak boleh nak pergi masjid, nak buat tahajud. Itu nafsu. Halangan kedua pula adalah halangan daripada luar. Halangan daripada luar ini iaitu masalah ala Sayyidina Muhammad. Contoh bila kita buat kebaikan, orang mengata kita. Tu halangan daripada luar. Kita jadi manusia ni, buat jahat orang kata, buat baik orang kata, tak buat apa pun orang kata. Dia jadi orang, dah jadi manusia. Kok tu lah jadi dia. Pasal tu di zaman Nabi sebelum ini, ada zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad lagi lah. Nabi itu mengadu kepada Allah. Nabi itu ada banyak kan, seperti yang kita mengaji sirah. Nabi ni ada 1000 lebih jumlah Nabi. Yang kita wajib ketahui 25. Ada Nabi itu mengadu pada Allah Ta'ala. Dia kata, ya Allah,
Tolong ni minta tutup mulut orang yang duk ngata kat aku ni, duk halang aku, duk buat macam-macam kat aku, tutup mulut dia. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian apa Allah kata pada dia? Allah kata dekat aku pun dia orang kata, ini kan pula engkau. Maksudnya dekat Allah pun dia kata. Contoh dia kata apa kat Allah? Dia kata Allah itu ada bini, Allah ada anak. Macam orang Kristian kan, dia kata Allah itu isterinya Maryam, ada anak Nabi Isa. Aku pun dia kata, ini engkau pula hamba Allah Ta'ala, engkau ni Nabi je, tapi dikata dekat engkau marah. Itu manusia. Tuan-tuan buat kebaikan, tuan-tuan mari masjid. Sebelum ni tak jarang lah orang kata mari masjid, lepas tu baru nak start mari masjid. Orang kata tak? Orang kata, oi dia ni tak pernah mari masjid, tiba-tiba mari masjid ni apa cerita ni? Adalah tu, nak jawatan tu. Dia jadi gitu. Biasa manusia mulut orang. Dah kalau tak mari masjid langsung, dia kata juga nak jadi apa? Umur dah tua dah, tak mari-mari juga masjid. Kena juga. Dah tak mari tak. Kalau kita datang, salah tak datang, salah. Dah cuba tak buat apa-apa, duduk dalam rumah, kunci pintu, senyap duduk dalam rumah, tak kacau orang. Pun orang kata juga, nak jadi apa ni? Tak berdunia langsung dengan orang. La ilaha illallah. Manusia. Tapi kita tak boleh nak buat apa. Dah mulut dia. Dia Allah Ta'ala saja yang menutup mulutnya. Tapi nak kata halangan tu ada. Itu sabar dalam buat kebaikan. Yang kedua, sabar dalam buat sabar kepada maksiat. Sabar kepada maksiat ni terbalik. Jangan pula sabar ketaatan maksud kena sabar. Maksiat pun kena sabar, kena buat juga. Bukan begitu. Maksud sabar dalam maksiat ni, sabar menghadapi maksudnya menghalang daripada melakukan maksiat. Itu sabar. Sabarkan diri anda daripada melakukan maksiat. Mudah-mudahan Allah beri kita kesabaran itu. Dan dikatakan juga daripada kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesarkan diri. Kemudian faedah daripada kita mengaji ilmu tasawuf ni adalah menyampaikan kepada mengosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan kita hias dalam hati itu hanya dengan memandang Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Maksudnya segala benda yang lain selain Allah kita buang daripada hati kita. Bukan maksudnya kena tinggalkan dunia. Seperti ada setengah orang kata kena tinggal dunia ni. Tinggal ni dunia ni semua benda tak elok, fana ni benda dunia ni semua hancur. Tinggalkan dunia, akhirat saja. Tak. Dunia ni tempat kita cucuk tanam dah. Sebab itu dikatakan dalam hadis, jadikan dunia ni dalam tapak tangan, jangan jadikan dalam hati. Ada setengah orang salah faham, dia kata jangan-jangan ni semua dunia ni. Kita sembang nak pergi makan, jom kita pergi makan dunia. Nak beli kereta dunia, nikah dunia, semua dunia, tak boleh lagi tu. Dan kita memang hidup dekat dunia dan memang kena hidup dalam keadaan kehidupan dunia. Sebab tu dalam Al-Quran, na'udzubillahi minasyaitanirrajim, apa Allah sebut dalam Al-Quran selepas kina ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Pasal darikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Selepas kamu selesai solat, kemudian bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah, gilah cari rezeki. Maksudnya Allah suruh. Tak ada masalah cari dunia, cuma jangan sampai dunia itu membekas dalam hati menyebabkan itu menjadi akbar hammina, yakni jadi kita punya tumpuan yang besar melebihi tumpuan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan wal a'yadu billah bila perlu memilih antara dunia dengan Allah, antara duit dengan Allah, antara harta dengan Allah, antara makhluk dengan Allah, dia sanggup mendahulukan makhluk melebihi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dibimbanginya. Matu tok guru kita, ulama-ulama kita, imam-imam mazhab kita, masyayikh kita pesan yang inilah. Baik. Kemudian hantaran ialah hati manusia dari sudut kelakuan yang datang kepadanya. Hukumnya pula, hukum mengaji ilmu tasawuf ni adalah fardu ain ke atas setiap yang berakal serta baligh. Itu yang disebutkan tu. Ulama Syekh Abdul Qadir Al-Mandili kata apa? Iaitu wajib mengaji ilmu tasawuf ni. Hukumnya fardu ain. Pasal apa? Pasal hati kita ni, dia nama dia, ilmu ini juga dipanggil dengan ilmu tazkiyatun nafs, ilmu penyucian hati dan penyucian jiwa. Hati ini dia macam satu bekas yang mana perlu diservis. Masuk kotor, ada benda kotor masuk. Maka dengan ilmu tasawuf inilah yang akan mengeluarkan kotoran-kotoran tersebut. Tapi orang yang tidak mempelajari ilmu tasawuf ini, maka kotoran-kotoran itulah yang akan menghalang dirinya daripada dekat dengan Allah dan menghalang dirinya daripada dapat pahala Allah Ta'ala.
Maka penting. Sebab contoh kotoran tu, apa maksud kotoran tu? Kotoran tu adakah disebabkan nikotin ataupun asap rokok? Itu hati yang ni. Kita tak bahas hati yang itu, kita bahas sanubari ni, benda yang tak nampak ni. Iaitu hati itu masuk kotor apa? Ada dengki, ada hasad, ada riak, ada ujub, takabur, ada sifat sangka buruk. Maka itu kotoran-kotoran tu. Maka benda-benda itulah yang menghalang kita ini wal'iyadzubillah daripada mendapat pahala di sisi Allah. Dalil seperti mana dalam Al-Quran, Allah sebut dalam surah yang biasa kita baca, surah yang ringkas. Apa kata Allah Ta'ala? Fawailul lil musallin. Ayat tu kalau berhenti takat tu memang jadi tak faham. Kalau kita berhenti kat situ aja, fawailul lil musallin, Allahu akbar, kalau tak kena ayat tu, tak boleh berhenti situ. Kenapa? Makna dia lari. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang solat. Kalau kita tak habis ayat, orang kata kenapa pula semayang celaka ni? Kalau tak semayang lain cerita. Ini dah semayang pun kena kecelakaan juga. Sebab kena tengok ayat sambungan dia. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Nah, yang ni hak ni yang Allah bagi tahu kita ni. Apa yuraun tu? Hak semayang mereka itu ada riak, nak menunjuk-nunjuk ibadat dia, nak tunjuk solat dia, nak tayang kat orang solat dia. Maka Allah kata solat ini solat orang yang dia apa? Solat orang yang celaka. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi macam mana nak elakkan, nak buang benda-benda tu semua? Iaitu dengan ilmu at-tasawuf. Tempat ambilannya, yakni rujukan ilmu tasawuf ini adalah daripada Al-Quran yang mulia dan hadis Nabi SAW. Maksud ilmu tasawuf, ketahuilah bahawa maksud ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji, untuk membawanya kepada pembersihan hati daripada segala sifat kecelaan. Imam Junaid Al-Baghdadi, satu orang ulama, dia kata apa ilmu tasawuf ni? Ilmu tasawuf ni adalah ilmu untuk mengambil sifat mulia dan tinggalkan sifat buruk. Al-Imam Al-Ashir ni mengatakan ilmu tasawuf ni apa makna dia pula? Ilmu untuk mengabdikan diri pada Allah, iaitu untuk mentunduk dan memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala tanpa keluh kesah. Macam mana yang kata mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Allah tanpa keluh kesah ni? Maksudnya kuatnya hati dia, tak ada kotoran, sehingga kan apa saja yang datang semuanya diterima tanpa ada keluh kesah. Kita sebagai orang awam biasanya masih ada keluh kesah tu. Ni kita manusia. Maka sebab itulah kita kena melazimi istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu dengan ayah-ayah, tengok dalam hadis Nabi itu beristighfar setiap hari. Dalam riwayat mengatakan sama'ina marrah, ada mengatakan 70 kali sehari. Ada riwayat lain kata 100 kali sehari Nabi beristighfar, memohon ampun pada Allah Ta'ala. Nabi ni secara logik ni tak ada dosa. Maksum, a'samul maksumin, yang paling maksum di kalangan yang maksum. Dan Nabi tu kekasih Allah, syurga dah confirm, dosa tak ada. Tapi pasal apa Nabi istighfar banyak sangat ni? Nabi tahajud sampai bengkak kaki sampai bengkak. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, kau dah confirm syurga apa semua, kenapa nak ibadat sampai macam tu lagi sekali? Nabi kata apa? Fa'ala aku nak abdan syakura. Tak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur? Tak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala? Sebab ayat Al-Quran, Allah bagi tahu, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Cuba kita perhatikan ayat ni. Yuhibbut tawwabin. Tawwabin tu maksud dia, kalau kita ngaji kaedah tata bahasa Arab lah, tawwabin tu bukan maksud orang yang bertaubat, orang yang banyak-banyak bertaubat. Jadi Nabi SAW bukan sekadar memohon ampun pada Allah, tetapi dalam masa yang sama nak mengajarkan kepada kita bahawa Nabi pun beristighfar, kita lagi-lagi kena istighfar. Dalam masa yang sama Nabi nak meraih kasih sayang Allah, kerana Allah kata aku suka orang yang banyak bertaubat, yakni banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi SAW. Sebab itu kita bila kita renung dalam surah dalam surah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey, ayat ni bila kita perhatikan,
Idza ja'a nasrullahi wal fath, datangnya bila mana kita lihat datangnya kemenangan ke atas orang Islam dan pembukaan, yakni pembukaan kota Mekah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja. Kamu lihat nanti orang-orang beramai-ramai masuk dalam Islam ni, semua nak masuk dalam agama Allah Taala. Kemudian Allah kata apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ayat ni kita kadang terlepas. Bila Allah kata fasabbih bihamdi rabbika, kemudian kamu bertasbih, yakni memuji Allah Taala, wastaghfir, dan minta ampun pada Allah Taala. Kita dapat benda yang baik, biasa kita buat apa? Syukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, subhanallah. Doa kenapa yang kena minta ampun pula ni? Kita dapat kemenangan, kita dapat kebaikan, dapat benda seronok, kena minta ampun. Sebab apa? Ke sini ulama ajar kita. Sebab apa? Sebab kita dalam nak menanti kemenangan tu, kadang-kadang kita merungut. Sebab tu kita, bila ada setengah orang-orang kita ni, orang Melayu dah jadi kita punya kebiasaan, bila anak sakit atau suami sakit atau isteri sakit atau mak ayah sakit, lama sakit, lepas-lepas tu tiba-tiba sembuh. Biasa kita buat apa? Doa kesyukuran kan, majlis kesyukuran, buat kenduri kendara, jemput orang masjid, datang baca Yasin. Bagus, itu memang bagus, tanda syukur pada Allah Ta'ala. Tapi dalam masa yang sama, jangan lupa juga untuk memohon ampun pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang si sakit sendiri dalam nanti sembuh itu ada merungut, ya Allah, beratnya ujian kau ni, apalah kau uji aku ni. Kadang-kadang dia ada merungut dekat situ. Yang menjaganya pun, kadang-kadang isteri yang menjaga atau suami yang menjaga pun ada merungut. Dalam hati tu walaupun tak sebut dekat mulut, rasa susah, rasa berat, rasa menyusahkan. Hatta kadang-kadang seorang anak menjaga mak ayah yang dah tua pun timbul dalam hati dia, menyusahkan betul orang tua ni, wal'iyadzubillah. Dia sebut macam tu dalam hati dia. Kemudian bila sembuh, dia buat kesyukuran, bagus. Cuma jangan lupa minta ampun, sebab dalam kita menanti tu kadang-kadang banyak songeh kita ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kita sebagai manusia kena sentiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita Allah salli ala sayyidina Muhammad, cuma istighfar kita itu datangkan dengan ikhlas. Sebahagian ulama mengatakan istighfaruna ahyanan istighfaruna yahtaju ila istighfar. Maksud dia apa? Kadang-kadang kita punya istighfar ni memerlukan istighfar yang lain. Apa maksud dia ni? Istighfar kita perlu kepada istighfar yang lain. Sebab kadang-kadang kita punya istighfar tu berdosa. La ilaha illallah. Istighfar, minta ampun tapi berdosa. Tak kena cara. Menyalahi adab, menyalahi hukum. Contoh dia banyak. Antara contohnya macam kita melihat benda haram. Nampak perempuan tak tutup aurat, pakai pakaian yang seksi dan sebagainya, kita tengok, mata tu tengok dengan sengaja, mulut istighfar, astaghfirullahalazim. Teruknya pakai. Kau tengok tu sampai ke peha, nampak. Dia perhati lagi sampai ujung jalan, dia perhati. Betul, orang tu pusing belakang, dia pusing balik tengok. Dia kata, orang yang sama kan? La ilaha illallah. Maksudnya dekat situ, ini contoh sajalah. Bukanlah kita kata kat siapa-siapa, tidaklah. Cuma contoh. Maksud jangan buat macam tu. Tapi nak kata itu contoh istighfar yang mana istighfar itu dosa. Mulut main-main. Ada jadi macam tu. Ada yang istighfar merungut, dia nak nak marah kepada mak dan ayah dia. Ada mak ayah dah tua. Oh tuan-tuan, kita ni belum boleh declare diri kita ni anak yang soleh selagi kita tak jaga mak ayah kita yang tua. Kalau kita belum lagi diberi ujian untuk jaga, pelihara mak ayah yang tua, maka kita belum lagi nak dikatakan anak soleh tu, belum lagi. Sayyidina Uwais Al-Qarni tu, yang nama dia masyhur tu, hidup zaman Nabi. Tuan-tuan tahu, dia ni mak dia ada hajat. Mak dia kata teringin nak pergi Mekah nak buat haji. Dia dekat Yaman. Sayyidina Uwais Al-Qarni kata, dia fikir, dia dalam hati tu dia terfikir. Dia tak sebut kat mak dia tak kata, mak, haji mak, Mekah jauh tu. Lah ni harga semua mahal mak. Dia tak kata macam tu. Dia kata baik mak tu. Walaupun dalam hati tu dia bimbang sebab jauh. Dan dia tak ada harta, dia orang susah. Nak naik mana waktu tu naik unta pun semua tak ada, dia tak ada unta, tak ada. Maka waktu tu dia estimate masa lah. Masa ni ada lagi beberapa bulan. Ada lagi beberapa bulan untuk sampai musim haji. So dia pun apa dia buat? Dia kumpul semua duit-duit dia tu, dia pergi beli anak lembu. Dia beli anak lembu. Ini kisah Uwais Al-Qarni. Maka dia beli anak lembu tu, orang tengok lah. Orang kampung tengok agak-agak dia, orang kata ini Uwais Al-Qarni ni dasar ni, dah gila dah ni. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Setiap hari dia akan letak anak lembu tu atas badan dia dan dia akan bawa naik bukit.
Saya tiap hari bawa naik, betul bawa turun. Orang kata selalunya orang naik lembu, di lembu naik dia lagu mana ni? Kan? Dia bawa naik turun. Dia buat benda tu hari-hari sampai lembu tu dewasa. Selama berapa bulan? Selama 8 bulan sampai lembu tu besar macam lembu kita ni, lembu besar. Dah jadi bapak lembu, mak lembu dah. Dia angkut lagi. Tujuannya untuk apa? Untuk dia itu kumpulkan stamina, kekuatan supaya dia boleh dukung mak dia daripada Yaman sampai ke Mekah. Yaman Mekah bukan dekat, jauh. Kan nak masuk dari Yaman nak pergi Mekah, dukung mak dia, kokong mak dia ni. La ilaha illallah. Kasih kepada mak dia. Akhirnya dia depan Kaabah, mak dia doa. Dia ada penyakit macam sopak ni, kulit dia ni. Mak dia pun doa depan tu. Doa, banyaklah mak dia doa. Kemudian dia berdoa sebelah mak dia, ya Allah, doa aku cuma satu je, ya Allah, kabulkan semua doa mak aku. Itu je hajat aku. Mak dia kata, hey Wes, kau tak ada doa untuk kau ke? Kau suruh Allah perkenankan doa mak, doa kau macam mana? Mak, dia katakan mak dia ni, kalau Allah dah redha mak, Allah masukkan mak dalam syurga, dan mak redha kepada saya pun syurga lah mak. Dah lah. Apa lagi yang saya nak? Kalau saya mohon banyak-banyak pun, kalau mak tak redha kat saya boleh buat apa? Neraka juga. Tapi kalau mak redha dekat saya, maka itu cukup dah masukkan saya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu subhanallah azim. Dia ada orang jaga mak dia. Bila jaga mak dia tu, ayah dia tu. Kadang-kadang ni ada yang dah sakit lupa-lupa dan nyanyuk ke apa. Tapi orang tu kadang-kadang dia ada on ada off. Orang tu yang tak sihat, yang ingat lupa ni, ada hari dia on, ada hari dia off. Kena time kita marah dia tu, tengah dia on, leleh air mata dia. Allah, haram syurga untuk anak dia tu. Itu bahaya. Kena sabar banyak lah. Kalau dia kencing merata, kita dulu gitulah. Masa kecil tu, merata kencing, merata berak. Yang cuci dia lah. Tapi time tu dah susah nak buat. Sebab tu orang katakan, seorang anak belum tentu dapat jaga, 4 orang anak belum tentu dapat jaga seorang mak. Tapi seorang ayah boleh jaga 4 orang mak. Bukan, salah ayat pula. Apa ayat dia? Seorang, minta maaf tadi ada baca kat Facebook ni, racun tu. Siapa yang tulis macam tu? Seorang anak belum tentu dapat, 4 orang anak belum tentu dapat jaga seorang mak. Tapi seorang mak boleh jaga puluh anak dia pun dia boleh jaga. Kadang-kadang tu sampaikan mak tu dah tu, anak ni dah kerja, cucu pun hantar kat mak dia lagi suruh jaga. La ilaha illallah. Belum habis lagi orang tu punya kerja rupanya. Dulu nak bela dia, sekarang bela cucu pula. Tapi tak apalah, kasih sayang tak apa. Cuma saya nak beritahu tadi, kadang-kadang hari on hari off. Dia pun sebut dia marah mak dia ni sebab ayah dia ni mungkin terkencing ke kat kapel. Dia bangun balik dia kata, ya Allah, astaghfirullahalazim, ayah oi. Kenapalah tak pergi kencing kat ayah? Kenapa buat ayah ni? Ya Allah, tak pakai pampers ke ayah? Astaghfirullah. Tengok tu. Ya Allah sebut, astaghfirullah sebut, tapi semua dosa. Bukan pahala. Tak dikira pahala pun waktu tu. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu sebut pun pada mak ayah ni. Jangan tersebut pun dosa dah. Ni mata ni jeling orang tua kita, jeling mak ayah kita pun dah dosa dah. Ini disebut begitu. Maka sebab itulah perlu kepada ilmu-ilmu yang mana untuk membicarakan berkenaan dengan hati kita ini. Kadang-kadang sebab hati ini dikatakan raja anggota. Kalau raja baik, rakyatnya baik. Maksudnya raja anggota ni hati baik, maka anggota-anggota lain pun baik insya-Allah taala. Kemudian anggota yang zahir ini iaitu dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu ada 7 anggota. Syekh Abdul Qadir Al-Madili difokuskan pada 7 anggota yang zahir yang kita kena jaga. Iaitu apa dia? Mata, telinga, lidah, perut, faraj, yakni kemaluanlah, 2 tangan dan 2 kaki. 7 ni anggota zahir yang kita insya-Allah akan bahas satu persatu insya-Allah taala. Kemudian sebab apa begini? Kita boleh lihat kepada ayat Allah Ta'ala. Ayat yang kita selalu baca dalam surah apa? Surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari yang mana Allah kunci ni, tutup dah mulut ni. Mulut tak boleh cakap dah. Pasal mulut kita ni boleh kona. Kalau mulut boleh bercakap, dia kona-kona ke akhirat nanti. Tapi Allah kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang akan bercakap ni tangan-tangan ni.
Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka akan jadi saksi bima kanu yaksibun, atas apa yang telah mereka usaha dan kerjakan. Maka setiap anggota ini akan bertutur, akan berkata-kata di hadapan Allah. Tangan cakap apa yang dibuat, mulut minta maaf, mata bagi tahu apa yang dilihat, telinga bagi tahu apa yang didengar. Maka sebab itulah ulama Syekh Abdul Qadir Mandi dan ulama-ulama lain masukkan 7 anggota ini untuk kita bahas, supaya kita kadang-kadang benda yang kita nak baca ni benda kita tahu, bukan tak tahu, benda yang biasa, basic aja. Jangan tengok benda haram, jangan tengok benda basic. Cumanya untuk kita baca supaya benda tu hidup. Dia pokok tu dah ada, just nak siram aja, bagi dia subur supaya tidak alpa dan tidak leka dan tidak lupa. Itu hakikatnya ilmu ni. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Kita peringatkan orang tu bukan sebab dia tak tahu, tapi ingatkan supaya tidak terlupa. Jadi sama juga bila saya datang sini, duduk di hadapan dan berkata-kata dan bercakap di hadapan ni, tidak bermakna yang bercakap ini lebih baik daripada yang mendengar. Tetapi saya bercakap ini sebagai peringatan, dan benda ini lebih dekat dengan telinga saya, supaya saya sendiri bila saya sebut akan jadi peringatan pada diri saya. Dan saya harap supaya ia juga dapat memberi peringatan dan faedah kepada tuan-tuan yang mendengar, insya-Allah pahala dunia akhirat pada semua. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan juga dalam ayat yang lain tentang bagaimana kita ini wa ma kuntum tastatiruna wa na ayyashhadak alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Ni Allah kat sini ayat ni Allah bagi sinis dekat kita. Allah kata apa? Kamu semasa kamu berselindung dekat dunia dulu buat dosa ni, duk tutup, kamu bimbangkan pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan kamu jadi saksi terhadap perbuatan kamu yang berdosa tu. Akan tetapi kerana kamu menyangka Allah tak mengetahui kebanyakan dosa yang kamu lakukan secara sembunyi itu. Ghalaqtal abwab, ada yang kunci pintu, ada yang duduk di sebalik dinding, ada yang buat dalam gelap, ada yang buat maksiat itu tanpa didengari kamu. Dia malu bila Allah minta maaf, dia malu dengan orang, dia tak mau manusia melihat dosanya, dia takut kalau ada orang tahu apa yang dia buat. Tetapi dengan terang-terang ditayang depan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia letak Allah dalam hatinya, seakan-akan dia meletakkan Allah serendah-rendahnya bagi hati dia. Dia malu bila dilihat makhluk, tapi dia tak malu tunjuk maksiat itu. Wal-a'yadzu billah. Di hadapan Rabbul Jalil, di hadapan Rabbul Izzah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti di hari akhirat Allah akan memanggil setiap seorang daripada kita bila terjematin, tidak ada penterjemah, tidak ada orang tengah, hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Atadhkuru yauma kadza, Allah akan bertanya, adakah kau ingat pada hari sekian, pada waktu sekian, pada saat sekian kau tutup pintumu, kau lindungkan diri kau daripada penglihatan manusia, kau buat apa yang kau nak, kau melakukan maksiat yang kau nak, kau malu kalau didengari dan dilihat oleh makhluk Allah yang lain, tapi kau tunjuk benda tu terang-terang depan aku, seakan-akan kau merendahkan aku. Di mana nilai aku dalam hatimu? Maka ketika itulah manusia itu akan jatuh semalu-malunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan-peringatan ini, dan ini diterjemahkan melalui kitab-kitab para alim ulama. Antara anggota yang dalam pada 7 yang kita sebutkan tadi, yang pertamanya dia bahaskan berkenaan dengan mata. Mata ni benda yang nampak biasa. 2 biji mata, biasa saja mata ni, tetapi mempunyai faedah yang sangat besar, mempunyai kesan yang sangat besar, sehingga kan disebutkan kat sini, ketahuilah matamu itu dijadikan Allah Ta'ala untuk beberapa faedah duniawi dan ukhrawi. Faedah dekat dunia ada, faedah untuk dapat akhirat pun ada. Apa faedah dunia ukhrawi itu? Yang akhirat ni iaitu melandang kepada langit, matahari, bulan, bintang dan lainnya, supaya engkau berdalil dengannya atas adanya Allah Ta'ala, esa dan kuasanya Allah Ta'ala. Maksud dekat sini tengok langit tu bukan tengok gitu tak. Maksud dekat sini adalah pahala ukhrawi. Kita bila tengok langit, maka kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Bila tengok langit, subhanallah, tengok laut ingat Allah, tengok bintang ingat Allah, tengok semua tu, tengok melihat tu, maka terkenangkan, maksudnya mengingatkan kita pada Allah. Itulah maksudnya melihat dapat pahala. Kemudian melihat Al-Quran, seperti mana yang pernah kita sebutkan dalam pertemuan sebelum ini, melihat Al-Quran tu dapat pahala dah. Tengok dapat pahala, mata kita dapat pahala. Kemudian tengok dan baca, maka mulut dapat pahala.
datangkan kelazatan, seronok baca Quran, hati dapat pahala. Tangan beramal dengan apa yang disebutkan dalam Quran, maka anggota dapat pahala. La ilaha illallah. Mudah dapat pahala ni. Tapi bukan itu sebagai poin untuk hanya melihat Quran, tapi tidak membacanya. Sebab ulama-ulama ini, mereka ini ada yang hafal Quran. Hafal lah Quran ni, tapi dalam masa yang sama kadang-kadang dia buka Quran tengok. Bila orang tanya kat dia, kenapa tengok Quran, bukan dah hafal ke? Mulut ni dah sentiasa dapat pahala, nak juga mata dapat pahala juga. Tapi kalau kita kena pilih antara dua, banyak orang pilih yang tengok. Ambil Quran, buka, cukuplah hari ni. Esok buka, kata. Isteri kata, bang tengok aja bang. Jadilah pahala juga, jangan lebih-lebih kita ni. Jangan kelang kabut. Kita kena, dia tahu dia. Jangan kelang kabut. Syaitan suka orang terburu-buru ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bukan begitu makna dia lah. Kemudian dia kata juga, melihat jalan ke masjid dan tempat untuk ilmu. Antara faedah duniawi pula, melihat perusahaanmu. Lihat, tengoklah benda-benda yang kita buat, ternakan, tengok anak, tengok semua rumah, tengok barang-barang kita suka. Kemudian melepaskanmu daripada segala perkara yang menyakitimu seperti terjatuh dan berlanggar. Itulah faedah mata. Dan kalau berjalan, kalau mata tak ada, penglihatan ditarik oleh Allah, maka tidak dapatlah kita merasai maksudnya kenikmatan-kenikmatan dalam dunia, jalan tak nampak dan sebagainya. Ada orang yang Allah lahirkan diuji oleh Allah, matanya tak nampak. Ada antaranya Syekhul Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang ada setengah-setengah masjid baca Ratib Al-Haddad, anak murid kepada Al-Imam Habib Abdul Rahman Omar bin Abdul Rahman Al-Attas, yang di Johor baca Ratib Al-Attas. Maka Imam Habib Abdul Haddad ini matanya buta daripada kecil. Tapi dekat sini buta basar, bukan basirah. Apa beza dia? Basar ni mata, penglihatan mata. Basirah mata hati. Kadang-kadang orang yang buta ni, mata hati dia kuat, jaga-jaga. Dia ni kadang-kadang hati dia boleh tahu. Antaranya Imam Habib Abdullah Al-Haddad ni, antara orang yang Allah beri karamah, kemuliaan kepada dia, datang orang rumah dia, dia jamu air. Lepas dia jamu air, orang tu nak minum, dia kata nanti dulu, ada semut dalam air, buang semut tu. Itu air kopi. Semut tu hitam. Yang mata celek tak nampak. Yang mata buta ni Allah, jangan main-main. Kadang-kadang kita tengok orang mata buta ni hati dia bersih. Hati dia bersih. Sebab apa? Sebab dia tak pernah melihat. Dia melebihi. Kalau ada satu orang tanyalah, ada satu orang pernah tanya, saya pernah tanya juga, antara orang yang bisu dengan orang buta, mana lebih afdal jadi imam? Confirm lah orang buta, orang bisu nak baca macam mana tuan-tuan? Kan? Jadi pernah orang tanya soalan tu kat saya pun fikir juga, orang buta kot. Betul saya fikir balik, iyalah, bisu mana boleh baca Quran kan? Ni dah bisu, ni nak jadi imam macam mana kan? Tapi memang orang, tapi tak kata bisu, orang pekak. Yang ni orang pekak, tapi tak bisu, dia pekak aja. Dia dengan orang yang buta, maka orang buta itu lebih Allah jadi imam. Sebab orang buta tak melihat benda yang kotor, walaupun dia dengar. Kerana melihat dengan mendengar, melihat lebih bahaya. Melihat itu lebih bahaya. Kita kalau dengar orang kata, orang tu kan, itu orang cantik begini-begini, dengar aja, belum dapat apa lagi. Tapi kalau tengok dengan mata sendiri, baru ada, orang panggil, itulah perasaan-perasaan dan sebagainya. Itu bezanya mata ni. Mensyukuri mata. Syukur ni antaranya adalah dengan hati. Hati tu bersyukur. Kemudian lidah kita sebut syukur. Bukan itu sahaja, kena terjemahkan dengan perbuatan. Terjemahkan dengan perbuatan kita macam mana yang dikatakan syukur tu. Jadi bersyukur dengan nikmat, bersyukur dengan nikmat mata, caranya memelihara daripada melihat benda-benda haram. Itulah cara bersyukur. Allah nak bagi mata, ini berfikir ada orang Allah tak bagi mata. Ada orang Allah bagi mata tapi tak boleh melihat. Tapi kita Allah bagi mata boleh melihat, cuma ada yang rabun, ada yang tak rabun je. Tapi Allah bagi mata untuk melihat. Tapi kita dah dapat benda tu, kita sia-siakan dengan melihat benda haram. Wala'iyadzubillah. Itu yang tidak disyukuri. Antaranya dengan melihat perempuan selain isteri, hamba sahaya dan mahramnya. Melihat selain isteri, hamba sahaya dan mahramnya. Cuma ulama-ulama fiqh bahas, adakah tak boleh melihat langsung perempuan yang selain daripada mahram kita? Boleh sekiranya ada keperluan. Contohnya macam kita pergi ke kedai, perlu bermuamalat, pergi ke bank ke mana-mana kaunter, yang jaga kaunter tu perempuan pula. Waraknya dia tak angkat kepala. Saya nak buat buka akaun. Sampai macam tu sekali. Angkatlah kepala, angkat-angkat pun pejam je mata kan.
tak ialah tak apalah kalau dia warak betul tak apalah, cuma tidak ada masalah sebenarnya kerana bukan dengan niat yang tidak baik, ada hajat dia, maka ada hajat perlu kan. Kalau macam tu bayangkan jadi doktor nak operate yang sakit tu lah perempuan, macam mana tu nak operate sampai pejam mata tu kan, maksudnya tak ada masalah sekiranya ada hajatnya, tapi melihat dengan sengaja. Hadis Nabi SAW, Nabi bagi tahu apa? Birru aba'akum tabarrakum abna'ukum, berbuat baik pada mak ayah kamu, anak-anak kamu akan berbuat baik kepada kamu. Kalau sebaliknya lah yang anak-anak akan buat kepada kamu juga. Wa'ifu ta'ifan nisa'ukum, Nabi kata. Jaga diri kamu, yakni dengan hubungan dengan perempuan-perempuan. Jangan sebarangan, jangan, bahasa tu saya nak terjemah tu susah. Kalau senang cerita, jangan menggatal lah, itulah. Nak mudahnya nak bagi faham tu, jangan menggatal, jangan mudah sangat, mudah bergurau. Kalau kat pejabat tu dengan office mate tu suka hati nak bergurau-gurau, kadang-kadang tak ada batasan, minta maaf sangat-sangat. Berlaku kadang-kadang hari ni di tempat-tempat kerja, laki perempuan tengah hari makan, suami orang dengan isteri orang makan, dia dah tak ada batasan dah, lebih kurang saja. Jangan macam tu lah. Kalau kita ni, kalau boleh elakkan benda macam tu, wala'iyadzubillah, kita tak mahu benda tu berlaku. Tapi kalau kita buat macam tu, dia mudah sangat dengan perempuan-perempuan selain mahram. Kalau Allah minta maaf, Nabi kata kalau kamu jaga benda tu, maka terjaga juga perempuan-perempuan kamu. Maksud perempuan-perempuan kamu tu, isteri dan anak-anak perempuan kamu pun terjaga. Tapi kalau kamu buat lebih kurang dengan isteri orang, dengan anak perempuan orang, dengan gadis-gadis, maka orang lain akan buat benda yang sama pada isteri dan anak-anak perempuan kamu. Yang ni kita nak jaga ni, misalnya anak senang Muhammad. Jangan lebih kurang. Mudah-mudahan Allah jaga yang itu untuk kita. Kemudian yang kedua, melihat yang muda remaja. Macam ada orang kata pula, memanglah ustaz, yang tua siapa nak tengok? Yang tua selalunya yang tua tengok. Tak, bukan masalah muda remaja tu. Yang dikatakan dekat sini muda remaja untuk orang perempuan, untuk orang laki-laki, iaitu melihat sama macam kita melihat amrat. Apa makna amrat ni? Amrat ni dalam hukum fiqh kita ada amrat. Kalau yang belum baligh namanya amrat, dah baligh namanya sat. Apa maksud amrat ni? Amrat ni budak yang belum baligh, dia ni tak ada misai, tak ada janggut, tak ada bulu, kulitnya itu putih seakan-akan perempuan. Bahasa orang sekarang macam budak tu jambu muka dia. Yang ni bahaya. Banyak berlaku fitnah macam ni ya. Berlaku fitnah ni banyak. Sampaikan ada yang beraba, dan minta maaf buat benda tak elok. Sebab ada orang-orang dewasa lelaki bukan sebab suka sama jenis, macam istilah sekarang orang kata gay, bukan gay. Yang ni dia pandang budak tu macam pandang perempuan. Kalau gay tu memang dia berkenan sama lelaki. Biarlah datang muka macam orang Eropah apa, orang Afrika pun dia tetap suka sebab lelaki dengan lelaki. Yang ini dia suka sebab dia memandang orang itu macam perempuan. Wala'iyadzubillah. Maka itulah cara kita mensyukuri mata. Jangan melihat kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jangan lihat perempuan yang bukan mahram tanpa sebab. Jangan melihat aurat. Jangan melihat aurat. Dan jangan melihat yang tadi tu yang saya sebut. Aurat ni jangan tengok. Sama juga macam perempuan. Minta maaf tadi saya tertinggal sebelum situ. Orang perempuan pun sama. Jangan tengok. Bukan orang lelaki je jangan tengok perempuan. Yang perempuan pun sama. Jangan tengok lelaki yang bukan mahram tanpa sebab. Kerana sama juga, timbul syahwat sama. Bukan lelaki tengok perempuan saja. Orang perempuan sekarang pun lain. Ada tengok orang budak muda kita, dia tengok artis yang handsome sikit, dia jadi gelenyar gitu. Jadi sama sahaja. Jangan tengok tanpa sebab. Melainkan ada hajat tertentu memerlukan tengok, maka dibenarkan syarak. Dan satu lagi sebelum saya tutup, iaitu jangan melihat ila baitil ghairi. Ini tak disebut dekat sini, tapi kitab lain ada sebut. Jangan melihat ke dalam rumah orang tanpa izin. Yang tu juga antara benda yang dilarang, diharam oleh Allah Ta'ala. Pergi rumah orang, bagi salam, duduk kat pintu, jangan duduk depan pintu. Ada orang siap selak terai, tengok ke dalam ada orang ke tak. Melihat ke dalam rumah orang tanpa izin, maka haram hukum dia. An-nadharu ilal baitil ghairi bighairi idzni, haram hukum dia. Itu juga maksiat mata. Sama juga macam dia pergi rumah orang. Kalau biasanya orang duduk flat, duduk flat kena hati-hati sikit. Sebab daripada situ, daripada hujung tangga nak pergi ke rumah, dia nak kena lalu banyak rumah orang. Sepanjang rumah orang dia tengok dalam tu.
tengok kena ada orang baring ke apa semua, maka melihat kepada aurat, maka itulah kita jaga. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan pahala berterusan, kekuatan untuk kita beramal istiqamah dalam ibadat kita, insya-Allah min ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, ada tersalah bicara, terkurang adab, terkurang sopan, apa-apa yang saya cakap tadi kalau ada terkecil hati, mohon maaf sangat-sangat dan minta maaf terlebih 2 minit, minta maaf. Mudah-mudahan diberkati Allah. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.